Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya harap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Dalam video pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid akan belajar pendidikan Islam tahun 6 bidang akidah di bawah tajuk Beriman dengan Sam'iyat. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 108 hingga 112. Sebelum kita mula pembelajaran, mari sama-sama kita hayati dan baca hadis ini. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahawa satu hari para sahabat solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Walazi nafsu Muhammadin biyadihi, law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Qalu, "Wa ma ra'aita ya Rasulullah?" Qala ra'aitul jannah wan nar. Maksudnya, demi dia yakni Allah yang nyawa Muhammad ada pada tangannya, jika kalian melihat apa yang aku lihat, nescaya kalian akan kurang ketawa dan banyak menangis. Para sahabat bertanya, "Apakah yang kau lihat itu wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Aku melihat syurga dan neraka." Hadis Sahih Muslim nombor 426. Murid-murid, apa itu sam'iyat? Sam'iyat itu ialah perkara yang tidak dapat digambarkan dengan panca indera manusia dan hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Sam'iyat hanya boleh kita tahu sekiranya kita baca Al-Quran dan kita dengar hadis daripada Nabi. Seterusnya kita pergi kepada hukum beriman dengan perkara sam'iyat. Kita wajib meyakini perkara-perkara sam'iyat dengan menjadikan keimanan kepadanya sebagai asas membentuk diri menjadi seorang Muslim yang dikasihi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baiklah murid-murid, seterusnya kita pergi apa dia dalil nakli kewajipan beriman dengan perkara sam'iyat. Dalil ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Bermaksud iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Dalam pembelajaran pada kali ini, Ustaz akan terangkan 6 daripada perkara-perkara sam'iyat. Yang pertama, alam barzah. Alam barzah ialah alam kubur yang dihadapi oleh semua manusia sebelum dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Dalam alam ini, semua manusia akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir serta menghadapi soalan-soalan kubur. Allah menjanjikan nikmat atau azab bergantung pada amalan semasa di dunia. Seterusnya, yang kedua, padang mahsyar. Padang mahsyar ialah tempat perkumpulan semua makhluk Allah setelah dibangkitkan daripada kubur. Semua makhluk Allah akan dihidupkan semula dan berkumpul di sini untuk menerima pengadilan atas perbuatan mereka di dunia, sama ada yang baik atau buruk. Keadaan di padang mahsyar sangat dahsyat sehingga menimbulkan rasa sangat takut dan cemas. Dalam sebuah hadis ada menceritakan keadaan matahari yang sangat terik berada hampir di kepala, sehingga manusia ditenggelami peluh mereka sendiri. Para Nabi, Rasul dan orang yang soleh sahaja yang berada dalam keadaan aman dan tenang. Seterusnya, yang ketiga, iaitu mizan. Mizan ialah timbangan amalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Sesiapa yang berat amalannya, maka beruntunglah mereka. Tetapi jika timbangan amalan mereka ringan, mereka tergolong dalam golongan ahli neraka. Timbangan seseorang itu menjadi berat kerana amalan kebaikan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Yang keempat, sirat. Sirat ialah titian yang merentangi neraka Jahanam yang akan dilalui oleh semua manusia. Hanya orang yang beriman dan bertakwa sahaja akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat untuk menuju ke syurga.
Hadis Nabi menggambarkan kepantasan melintasnya bergantung pada amal soleh semasa hidup di dunia. Ada yang melintasnya sepantas kilat dan ada juga yang tidak berjaya melintasnya lalu terjatuh ke dalam neraka. Mereka ialah orang-orang yang mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima iaitu syurga. Syurga disediakan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Keadaan syurga itu sangat indah, nyaman dan dipenuhi dengan kenikmatan. Terdapat taman-taman syurga yang indah dan mempesonakan dengan pancaran mata air dan sungai-sungai yang mengalir. Di dalam syurga ini, penghuninya akan menikmati rehat dengan sepuas-puasnya sambil menikmati pemandangan yang sangat indah dan ditemani oleh bidadari-bidadari. Penghuninya dipakaikan pakaian yang cantik daripada sutera serta dihiasi perhiasan daripada emas dan mutiara. Mereka akan dijamin dengan makanan dan minuman yang lazat serta mereka kekal di dalamnya sampai bila-bila. Seterusnya murid-murid, yang terakhir sekali iaitu neraka. Neraka disediakan kepada mereka yang tidak mentaati perintah Allah. Keadaan neraka banyak digambarkan dalam Al-Quran dan hadis seperti keadaannya yang sangat panas dengan api yang marak menyala. Hal ini menyebabkan penghuninya berasa amat terseksa dan terlalu dahaga. Selepas itu mereka diberi minuman seperti tembaga cair yang sangat panas. Kepanasan air itu menyebabkan muka-muka mereka hangus terbakar dan ususnya terpotong-potong. Na'udzubillah min dzalik. Berdoalah kita agar dijauhi daripada masuk dan diazab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan pergi kepada kesan beriman dengan perkara-perkara sam'iyat. Yang pertama, kita akan menjadi manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan redha Allah sebagai matlamat mereka. Yang ketiga, melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran atau kejahatan. Yang keempat, mendorong seseorang melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Dan yang kelima, yang terakhir, mentaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Baiklah murid-murid, rumusan pembelajaran kita pada kali ini. Kita wajib beriman dengan perkara sam'iyat dan membuktikan keimanan kepadanya dengan istiqamah melakukan ibadat fardu dan memperbanyakkan amalan sunnah serta menjauhi segala larangan. Baiklah murid-murid, sampai sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Saya harap murid dapat memahami apa itu perkara sam'iyat. Dan marilah sama-sama kita memperbanyakkan amalan kita agar kita dapat masuk dalam syurga, iaitu salah satu perkara sam'iyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.